والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan pelajaran di bawah tajuk Al-Jin. Sebelum kita meneruskan pembentangan tajuk kita pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah saya, Muhammad Syafiq bin Razali. Yang kedua, Muhammad Syafiq Haikal bin Zakaria. Yang ketiga, Muhammad Ikhwan Najmi bin Aziz. Yang keempat, Muhammad Nur Haziq bin Badr Hisham. Yang kelima, Muhammad Firdaus bin Muhammad Said. Yang keenam, Wan Muhammad Zarif bin Wan Abdul Razak. Yang ketujuh, Muhammad Hashir bin Harun. Dan yang ke-8, Ahmad Haziq Aiman bin Azmi. Baiklah, mari kita tengok muqaddimah untuk di bawah tajuk jin ini. Muqaddimah tajuk jin ini, pengarang menuliskan kepada kita, wa innama yata'allaqul hadith huna bi sya'ni wujudihim wa aslihim alladhi khalaqu minhu. Baik, dalam pembincangan tajuk jin ini, kita hanyalah memfokuskan kepada kewujudan jin dan asal kejadiannya. Amma ma wara'a dhalika min al-hadith fala sya'ni lana bi dhikri syai'un min dhalika fi hadzal maqam. Adapun sebaliknya, tentang sifat mereka, tentang sifat-sifat jin dan pengkhususannya secara tafsili, itu adalah di luar pembincangan kita. إذ البحث فيه إنما يستند إلى أخبار الأحاد والأدلة الظنية المحتملة ومعظمه مما قد وقع خلاف فيه. Kerana kajian dalam perkara tersebut hanya bersandarkan pada khabar ahad dan dalil-dalil yang bersifat zanni dan muhtamal, yang kebanyakannya terdapat khilaf dan perselisihan. وقد علمت أن أمور العقيدة لا بد في وجوبها أن تقوم على أدلة اليقينية القاطعة، أي فلا يكفر الإنسان بجهود ما يقوم على الظنون والاستنتاجات. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa perkara-perkara akidah ini yang wajib diimani perlulah berdasarkan dalil-dalil yang yakin dan qat'i. Maka menafikan perkara-perkara yang hanya berdasarkan bukti yang zanni tidak menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan kewujudan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Zarif bin Wan Abdul Razak, nombor metrik 065440. Thumma lama ada ulaika sadatu anfusuhum yatahaddathuna 'anil arwah wa qissati tahdhiriha wa kayfiyati munajatiha. Apabila pemimpin-pemimpin yang menjadi ikutannya itu kembali sedar kepada kewujudan makhluk gaib, memperkatakan alam roh tentang kisah memanggil roh dan cara-cara berdialog dengan roh, ada haula'i marratan ukhra yastami'un. Maka para pengikut dari dunia Islam ikut memberi penuh perhatian. Wa'adu marratan ukhra yalghiduna ru'usahum mu'minina mu'taqidin. Dan kembali sedar untuk ikut mempercayai kewujudannya yang sebelumnya telah dinafikan dengan bertopengkan alasan sains. Duna an yakshifu ghita al-aqli li ayyi ta'ammulan aw burhanan ilmi, tanpa membuka tutupan akal fikirannya untuk merenung dan mengkajinya, untuk menilai dalil dan buktinya. Thumma intalaku hadhil marrata ya'taqiduna bil arwah. Bahkan mereka terus mengisytiharkan kepercayaan tentang kewujudan roh-roh manusia yang telah mati untuk dihubungi. Wa yu'allimuna an-nas as-sabil ila tahdhiriha wa mukalamatiha wa istikshafi khafaya al-madi
السحيق والمستقبل البعيد بواسطتها, dan mengajar orang bagaimana cara memanggil roh, berdialog dengannya, menyingkap rahsia yang tersembunyi dalam liputan zaman silam atau rahsia masa depan yang amat jauh melalui perantaraan roh-roh tersebut. Maknanya orang Barat mengajarkan kepada orang-orang Islam cara untuk memanggil roh-roh yang telah mati, sama ada untuk bercakap dengan roh tersebut ataupun untuk meminta pertolongan daripada roh-roh tersebut, supaya mereka dapat memberitahu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan apa kata musannif tentang perkara ini? Tilka hiya as-sakhafah allati la yumkinu an tatamathala fi ahadin wala ashna'a min hadzal madhar. Kesemua ini sesungguhnya adalah kebodohan yang sangat rendah dan hina. Yatabajjahu laka ahaduhum munkaran biismi al-ilmi wa dalilil ilmi. Kerana pada mulanya mereka dengan angkuh telah menafikan adanya makhluk, malaikat dan jin atas nama ilmu dan bukti ilmiah. Indama tada'uhu amama al-burhana al-ilmi tabaqa manhajahul fikri ad-daqiq. Tetapi apabila dikemukakan bukti dan dalil ilmiah, orang ini telah menutup metod pemikirannya. ثم تراه يتضاءل ذلا ويلوي رأسه في انصياع منكسر وإيمان أعمى عندما تضعه أمام دعاوى فارغة لبعض مفكري الغرب أو مستشرقيهم. Kemudian manakala dikemukakan andaian-andaian dan dakwaan yang datang dari sesetengah ahli fikir barat atau golongan orientalis, mereka terus tunduk, menerima dan mempercayainya secara membetul-tuli. Maksud, mereka tidak merujuk kepada sumber utama yang umat Islam ada, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziq Aiman bin Azman, nombor metrik 068815. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan kewujudan jin ni. Laqad sabitu wujudihim bid-dalil al-qat'i allazi la ihtamala fihi, wad-dalil huwa al-khabru as-sadiq allazi jaa bihi al-Quran bin nususin qati'atin la ihtamala fiha. Kewujudan jin telah sabit dengan dalil qat'i tanpa ihtimal sedikit pun. Dalil tersebut ialah khabar yang benar daripada nas-nas Al-Quran qati'ah tanpa ihtimal yang lain. Wa qad akhbarul Quran anil jan fi mawadi'u katsirah. Famin zalika qawluhu ta'ala, antara nas-nas tersebut ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kami. Surah Az-Zariyat. Wa iz kana wujudi hadhihi al-khaliqati al-mustanidan ila hadhihi al-akhbar al-yaqiniyati allati wuridat ilyana min al-kitab wa fadlatuha as-sunnah. Oleh kerana kewujudan makhluk jin ini berasaskan khabar yang yakin yang tersebut di dalam Al-Quran dan dijelaskan juga oleh As-Sunnah. Wa kana amruha ma'luman min al-ikhbaratil ilahiyati bid-darurah. Dan juga perkara jin ini diketahui melalui perkhabaran ilahi. Ijma'ul muslimuna ala anna al-iman biwujudil jin min al-mustalzimatu asasiyati lil-iyani billahi azza wa jalla. Maka umat Islam telah sepakat secara ijma' memutuskan bahawa mengimani kewujudan makhluk jin termasuk dalam kepastian dan keperluan asasi dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna inkarihim aw syakka fi wujudihim yastalzimu ar-raddatu wa kharuju 'anil Islam. Mengingkari dan meragui kewujudannya
menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Inna inkarihim yastalzimu natijataini isnataini. Penafian atau keingkaran kepada kewujudan makhluk jin ini memastikan dua natijah. Inkaru syai'in alimus subutihi minad din bid-darurah. Mengingkari sesuatu yang diketahui sabitnya dalam agama secara daruri. Takzibur khabar mutawatir yakini waradu ilyana anillahi jalla jalalahu wa huwa yunaqidul iman billahi jalla jalalahu kama yunaqidul iman bi kitabihil mu'jiz. Mendustai khabar mutawatir yang yakin, yang datang dan sampai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini bercanggah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada kitabnya yang menjadi mukjizat. Wa kullu hataini natijataini tatanafiyani ma'al Islam wa maqumatil iman billahi azza wa jalla. Kedua-dua natijah ini berlawanan dengan Islam dan ciri-ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Najmi bin Aziz, nombor metrik 067419, akan membentangkan tajuk Inkari wujudul jin saqafa yataqanna'u bi alfazil ilm. Yang bermaksud mengingkari kewujudan jin adalah kebodohan yang bertopengkan kata-kata sains semata-mata. Yang pertama, fa'lam annahu la yanbaghi an yaqa'il al-aqil ala al-raghmi mimma dhakirnahu fi ashaddi mazahiril ghaflah wal jahl min haitsu yaz'amu annahu la yu'minu illa bima yattafaqu ma'al ilmi. Yang bermaksud, jika hakikat ini telah nyata kepada kita, tidak selayaknya bagi kita yang berakal fikiran yang waras terjebak dengan kejahilan yang nyata dengan mengatakan bahawa seseorang hanya perlu beriman dengan sesuatu yang bertepatan dengan sains. Seterusnya, dengan bangganya mengatakan mereka tidak mempercayai jin dan malaikat hanya kerana mereka tidak dapat melihat dan merasakan melalui panca indera mereka. Yang kedua, anna misl hadzal jahlu al-muta'alim yustad'i inkarun katsirun min al-mawjudat al-yaqiniyah. Sangatlah jelas jika kejahilan yang bertopengkan ilmu ini dapat membawa kita untuk mengingkari sebahagian besar perkara-perkara mawjud yang yakin kerana semata-mata tidak dapat melihat dan merasakannya. Yang ketiga, وَمَا مِنْ عَاقِلٍ فَهْمُ مَعْنَى الْعِلْمُ إِلَّا وَعْلَمْ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعِلْمِيَّةَ الْمَشْهُورَةَ تَقُولُ عَدَمُ الْوِجْدَانِ لَا يُسْتَلْزِمُ عَدَمُ الْوُجُودِ. Seseorang yang berakal dan memahami makna ilmu sudah pasti mengetahui kaedah umum yang berbunyi yang tidak dapat dirasai tidak semestinya ada, kerana perkara yang mawjud itu lebih luas dari penglihatan dan panca indera kita. Jika istilah ini tidak difahami dengan baik, maka seseorang itu hanya perlu percaya bahawa sebuah kereta hanya wujud ketika ia berada di depan mata sahaja, dan jika ia pergi dan hilang dari penglihatan, maka mereka menafikan kewujudan kereta tersebut. Ini adalah contoh bagi orang yang tidak mempercayai kata-kata tersebut. Yang terakhir adalah ويغيب أن الذهن بعد البسطاء من الناس أنه كان يجوز الإيمان بوجود الشيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، فإنه لا يجوز أيضا الإيمان بفقدان الشيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على فقدانه، فإذا لم يثبت الدليل العلمي لا على الوجود ولا على العدم. Yang bermaksud setengah manusia biasa tidak sedar bahawa sebagaimana kita tidak perlu mengimani kewujudan sesuatu kecuali terbukti dengan sabit kewujudannya, begitu jugalah kita tidak perlu mengimani ketiadaan sesuatu kecuali terbukti dengan bukti ilmiah ketiadaannya. Oleh itu, jikalau tiada bukti ilmiah akan kewujudannya dan ketiadaannya, disitulah dipanggil keadaan di mana manusia sendiri dalam keadaan kejahilan tentangnya. Akan tetapi, jikalau manusia itu jahil, tidak bererti benda itu ada mahupun tiada. Kejahilan itu adalah sifat manusia, bukan sifat pada apa yang kita kaji. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haziq bin Badrul Hisham, nombor metrik 065369. Baiklah, saya akan sambung yang seterusnya. Fa idza dhahara lakal burhan ilmi qati'un yajzumam bi ahda tarfi wujud dhalika syai' aw ilmahu fa inna min al-ba'thi an taqra'a dhalika al-burhan al-qati'u bi jahlika sabiq. Maksudnya apa? Apabila ternyata bukti ilmiah itu yang qat'i memutuskan salah satu keduanya, ya, salah satu iaitu bermaksud sama ada kewujudan ataupun ketiadaan jin, maka sia-sialah sekiranya kita cuba melaga-lagakan bukti yang yakin dan putus itu dengan kejahilan kita yang lalu. Ya, kerana apa? Kerana adanya bukti yang yakin, maka kita cuba melaga-lagakan kerana dulu kita tak tahu, maka sia-sia. Jadi seterusnya, waqad waradal al-khabaru al-muttasilu al-mutawatiru alladhi yanussu ala wujudil malaikata wal jin bi akhbaril Quran. Telah sabit adanya khabar, telah sabit adanya berita yang mutawatir yang memutuskan, ya, yang menaskan seperti yang telah kita lihat, iaitu apa? Kewujudan malaikat dan jin dalam mana? Melalui perkhabaran, melalui berita yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka fala budda min al-i'tiqad bi anna al-Quran qad thabita fihi hadzal khabar kama marra bayan dhalik fi hadithuna an manhaj at-tahqiq fi an-nuqul wal akhbar. Jadi kita sewajibnya mengiktikad bahawa Al-Quran mengandungi perkhabaran tersebut seperti yang telah kita bahas tadi, seperti yang telah kita terangkan tadi dalam metodologi untuk memastikan bahawa kesalahan khabar berita ataupun ini adalah khabar nukilan. Seterusnya, وقد ثبت قبل ذلك أن القرآن ليس من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وأنه كلام الله. Telah sabit juga bahawa Al-Quran ini bukannya ciptaan dan rekaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia adalah kalamullah. Jadi biadallati al-qati'ah allati marrata fi munasibiha. Ya, kerana apa? Kerana berdasarkan dalil-dalil dan bukti ilmiah yang telah kita jelaskan tadi. Kama thabita min qabli dhalikal burhan al-qati'u ala wujudillah. Dan juga sebagaimana telah sabit bukti-bukti yang qat'i dan yakin, bukti yang yakin atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'anna la budda idza ba'da thubuti silsilati hadzal barahin al-qati'ah min al-i'tiqad bimujibuha wa la qimati lil jahli as-sabiqi amamaha. Jadi setelah ternyata rantaian bukti-bukti tadi adalah bukti yang qat'i dan yakin, maka wajib kepada kita untuk percaya dan mengiktikad bahawa segala yang dibuktikan itu dan kejahilan-kejahilan kita yang lalu atau sebelumnya dah tak ada nilai. Kerana apa? Kerana terdapatnya bukti-bukti yang qat'i dan yakin yang sabit daripada Al-Quran. Jadi seterusnya lagi, إلا أنك قد علمت من هذا الكلام أن قيمة دلالة الخبر المتصل المتواتر على وجود الملائكة والجن. Dan perlu dijelaskan bahawa nilai bukti melalui khabar yang muttasil dan mutawatir ini atas kewujudan malaikat dan jin. Sumbernya daripada mana? Untuk kita percaya adalah innama tastamidu minal iman biwujudillahi qabla kulli syai'. Maka sumber untuk bukti ini adalah keimanan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu percaya, kita perlu beriman dahulu, barulah kita yakin dengan bukti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab faman lam yakun qad amana billahi awwalan. Bagi sesiapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala mani'a ladaihi min ay yasdiqa nisbata al-khabar ila masdarihi wa yakdhibu fil waqti zatihi al-masdar nafsih.
bagi sesiapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada halangan baginya untuk mempercayai bukti tersebut atau perkhabaran tersebut, dan juga pada masa yang sama ia akan mendustai perkhabaran tersebut pada dirinya. Maka orang kafir, mereka boleh nak percaya apa yang dalam Quran, tapi pada masa yang sama mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Muhammad Said, Membateri 068015. Kami menyambung slide ini. Baiklah. Illa innaka qad alimtu min haza al-kalam an qaimah dilala al-khabar mutasil mutawatir ala wujudil malaika wal jin innama tastamidu minal iman biwujudillah qabla kulli syai'. Perlu dijelaskan bahawa bernilainya pembuktian melalui khabar yang mustahil dan mutawatir atas kewujudan malaikat dan jin ini kesemuanya adalah bersumber daripada keimanan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yakun qad amin billahi aula. Bagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala mani' ladaihi min an yasdiqa nisbah al-khabar ila masdar wa yukazzib fil waqti zati al-masdar nafsi. Maka tiada halangan baginya untuk mempercayai nisbah perkhabaran tersebut kepada sumbernya, dan pada masa yang sama ia mendustai sumber tersebut. Ayu yukazzibu kalamul Quran min haisu innahu kalamullah azza wa jalla. Tegasnya mendustai kalamullah, kalamullah atau Al-Quran dari segi bahawa ia kalamullah azza wa jalla. Bal tabi'i minhu an yaf'al zalika ma dama annahu ghairu mu'min binubu'i al-masa'alah kulliha. Bahkan secara tabi'i ia akan berbuat demikian selama ia tidak beriman dan mempercayai sumber kepada masalah itu sendiri. Ghara an asakhfi al-ajib innama yukmin inda min yaz'im in annahu muslim. Memang suatu kebodohan yang sungguh menghairankan apabila seorang itu mendakwa dirinya muslim. Yu'minu billahi wa rusulihi wa kitabihi thumma yumdi yujahli. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga kitabnya. Thumma yumdi yujadilu. Kemudian masih terus memperdebatkan. Au yujadil Quran bitakbir asyah fi wujudi al-jin mislan. Kemudian masih terus memperdebatkan Al-Quran tentang kewujudan makhluk jin. Wala dalil yukhasim bihi illa annahu lam yaru al-jin wa lam yahas bihim. Tanpa melihat dan tidak merasakan dengan panca inderanya, ayyula dalil lahu ya khasimki bihi illa mujarrad jahil kama qulna, iaitu tanpa sebarang bukti dan dalil kecuali hanya kejahilannya semata-mata. Wal masalah fi juzuriha mujarrad taqlid wa muhakahat limuhtar fil ghazu al-fakri al-islam wa ahli. Permasalahannya, berpunca atau akar umbinya hanyalah ikut-ikutan atau taklid buta kepada pakar-pakar penjajah pemikiran
terhadap Islam dan umatnya. Faqad alqu al-azab ilaihim. Mereka ini telah mendengar pakar-pakar tersebut. Fasmi'uhum yaquluna, mengutarakan pendapatnya. In al-i'tiqad bil jinni wal syayatin wal malaikah innama huwa min al-ahya'iyah wal khurafat allati kanat sayyida inda al-arab. Kepercayaan kepada kewujudan jin, syaitan dan malaikat termasuk dalam kepercayaan khurafat yang begitu lumrah dan tersebar luas di kalangan bangsa Arab. Sebelum Islam. Bida'a ilaiha ba'da zalika Muhammad alaihi salatu wassalam biismiddin wal Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memakaikannya dengan pakaian baru, iaitu pakaian agama dan Islam. Fa'ahnu ru'usuhum lamma sami'u wa aghmidu al-ain wal akal an tafakir fi dalil hadha da'wah wa buwa'isaha wa birahinaha al-alamiyah. Mereka hanya menundukkan kepala kepada apa yang didengarnya, menutup mata dan akalnya daripada memikirkan bukti dan dalil ke atas dakwaan atau tuduhan tersebut, tanpa memikirkan motif dan bukti-bukti ilmiahnya. Thumma intalaqu yuradidu hadza al-kalam. Seperti apa yang dikatakan dan disuarakan oleh pemimpinnya, duna an yakhtalif ayu ikhtalaf an sautu sadituhum, dan disuarakan oleh pemimpinnya terdiri daripada pakar-pakar penjajah pemikiran umat Islam dan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Haikal bin Zakaria, nombor metrik 065541. Jadi insyaAllah saya akan bertanya sedikit berkaitan dengan asal kejadian jin. Poin yang pertama, berdasarkan slide saya ini, unsur awal alladhi wajada minhu hadha makhluk fala madma'u fi ma'rifatu illa bi khabar yaqini. Disebutkan bahawa unsur pertama yang daripadanya makhluk jin ini diciptakan, maka tidak jalan untuk kita mengetahuinya melainkan dengan khabar yang yakin, dan benar. Kerana kita perlu ketahui bahawa jin ini juga termasuk dalam perkara ghaibiyah. Sama juga dengan malaikat. Malaikat ni seperti mana sebelum ini bab malaikat perkara yang ghaibiyah, yang mana kita perlu berpandukan kepada nas yang qat'i dari Al-Quran dan juga hadis yang mutawatir berkenaan dengan perkara ghaibiyah ini. Sama juga dengan jin ini nak disebutkan dari dalil berkaitan dengan jin yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Yang keduanya adalah wa inna yakuna al-khabar yaqinan mawrisan qat'un wal yaqin idza warada an khaliqu nafsi. Mana satu khabar itu hanya benar qat'i dan yakin jika ia datang daripada Allah yang Maha Pencipta. Seperti mana yang disebutkan tadi. Dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, hendaklah kita percaya, yakin dan mengimani, wajib ke atas kita. Jadi bersangkan. Faqad warada hadzal khabar fi qouli ta'ala, dan khabar tersebut maka firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia menciptakan jin daripada nyala api. Ini antara dalil yang menyebutkan bahawa jin ini diciptakan daripada api. Disebutkan juga di dalam kitab Muqarrar ni, disebutkan ma'arij ni, min marijin min nar. Ma'arij adalah jurang api yang bersih tanpa mengandungi asap. Api yang tidak asap.
Seterusnya dalil yang seterusnya, wal janna khalaqnahum min qablu min narin samum. Dan jin itu kami ciptakannya sebelum manusia daripada api yang sangat panas. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini adalah perbualan iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana disuruh untuk sujud kepada Adam. Maksudnya engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan manusia daripada tanah. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa jin ini diciptakan daripada api. Jadi seterusnya, wa idza qad sabat hadzal khabar wadih biyaqin faqad wajaba alaina ma'rifatu madmunah wal iman. Oleh kerana khabar itu telah sabit dengan yakin dari qat'i, maka kita wajib mengetahui kandungannya, beritanya, dan wajib kita mengimaninya. Kita tidak boleh sangkalah seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebab apa? Dia adalah dalil yang qat'i, wajib untuk kita imani. Jika dalil menyebutnya secara detail, maka kita wajib mempercayai, mengimaninya secara detail lah. Kalau secara ijmal, maka kita perlu percaya imani secara ijmal. Sebagai contoh, saya sebut berkaitan dengan malaikat sedikit. Malaikat contohnya ada sifat-sifat yang disebutkan, mempunyai sayap, boleh menyerupai lelaki dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang perlu kita percayai dan kita perlu imani. Jadi sekadar saja saya serah kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hashim bin Harun. Ar-Rakmu al-Matrix Sifrun Sittah Sab'ah Arba'ah Arba'ah wa Arba'ah. Al-an, hari ini saya akan sambung untuk tajuk Al-Jin daripada kumpulan 9. Okay, so saya akan sambung untuk Al-Khatimah, iaitu penutup. Ma yumkinuni talkhis, nahnu kamuslimin yajibu an nu'minu biwujudi al-jin alladhi khalaqahu Allah minan nar. Okay, apa yang saya dapat rumuskan daripada keseluruhan tajuk jin adalah kita sebagai umat Islam haruslah mempercayai kewujudan jin yang telah diciptakan oleh Allah daripada api neraka. Okay, so sebagaimana yang kita tahu, okay, jin diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada tanah, dan malaikat diciptakan daripada cahaya. Okay, hal ini kita telah belajar semasa zaman persekolahan dahulu bahawa jin adalah perkara-perkara yang termasuk dalam tajuk sam'iyat. Wa ba'da zalik akhadhat ayat minal Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan telah diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadat kepadanya. Okay? So Allah ciptakan kita semua, jin, manusia, malaikat, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk beribadat kepadanya. Okay? So saya ada satu cerita di mana macam mana asal-usul jin ni. Jin ni adalah macam saya dah cerita tadi, dia berasal daripada api. Okay? Dan bila diciptakan jin ni, okay, Allah dia menyuruh jin ni untuk sujud dekat Nabi Adam. Tapi disebabkan jin ni dia ada satu sifat, iaitu sifat ego, sifat takabur, sifat orang kata dia adalah yang paling terbaik. So apa yang dia buat, dia tak nak sujud dekat Nabi Adam sebab dia rasa dia yang paling bagus kan. Tanah ni biasa-biasa bagi dia. Sebab tu dekat sini apa yang saya boleh simpulkan, okay, kita sebagai umat Islam haruslah ada sifat rendah diri, tidak kata ego, tidak bangga lah. Okay? Dan sebagaimana yang kita tahu juga, sifat jin ni tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menyesatkan manusia. Sebab tu kita sebagai umat Islam ni kena kuat iman lah. Okay, kena selalu baca Quran, kena selalu solat, supaya hati kita ni selalu kata terjaga daripada bisikan jin. Kama na'lamu fa'in tabi'ah al-jin ma hiya illa tadlil li'ahallu Adam idza kana imanan qawiyan fasayas'abu 'alal jin an yadillina. Macam saya dah bagi tahu dah. Okey. So kita kena banyakkan amalan wajib dan amalan sunat. Contoh macam puasa,
And then kena solat sunat, solat tahajud, solat hajat. Okay, so jika iman kita sudah kuat, nescaya jin pun dia susah nak, orang kata nak kacau kita lah. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.